dekat shell nombor 3, maksimum dia berapa? 12. Kan? Siapa ni? Saya dengar. Ha. Berapa? Berapa agak-agak? So, 18. Okey, 18. Okey, tapi itu bukan awak punya level lagi lah. Okey. Alright, so we have seen this exercise, isn't it? I've shown you the exercise, kan? Okay, so for example, you have the table, so you have element X, okay, you have element Y, and also you have element Z. Okay, and these are the protons number and also the neutrons number. Okay, what is the nucleon number for atom Y? Can you see my screen? 23. Boleh nampak tak screen? Boleh. Boleh kan? Okay, kejap. Berapa? What is the nucleon number? 23. 23. Okay, 23. Alright. Brandon. Oh, Brandon. Sekejap, Brandon. Saya baru masuk ke Brandon. Brandon. Kalau tak boleh cakap, cuba tunjuk kat chat, Brandon. Brandon. Saya tengok DP saya dengan Zenia. Kenapa? Tiba. Tak, okay. Alright, Brandon. Awak boleh dengar saya ke tak? Kejap saya ni. Mic tak boleh guna Brandon? Mic boleh dengar. Mic boleh guna ke tak? Tak. Okay. Alright. Brandon, kerja sekolah make sure siap. Ni tak siap, tak hantar-hantar je kerja sekolah kat saya. Okay. Alright. So, can you write the standard representation of element Z? Z tengah. Okay. Alright. Lepas tu? Nukleon kiri atas. So, berapa dia punya nucleon number? 39. Ya, 39. Okay, 39. Okay, dia punya proton number? 16. 19. Ya, 19. Okay, 19. Alright. Soalan nombor 3. Okay, kita dah go through kan soalan ni kan? Dah ke belum? Guys? Sudah. Yeah, okay. So atom Y donate 1 electron to form ion Y positive. So state the number of proton, neutron and electron for ion Y positive. Okay, so the number of proton is Lebih. berapa? Waktu. No. Berapa number of proton Y? Oh, Y. 11. 11. Neutron? 12. Okay, electron? 11. Tak. Dia nak ion Y positif. Berapa, Terry? 10. 10. Saya tanya Terry, Yana yang jawab. Terry senyap je. Okay, alright. So, tak apa, kita teruskan. Baik. So, hari ni kita akan masuk berkenaan dengan isotopes and also its uses. Okay, so this would be our last subtopic. Okay, hari ni saya akan habiskan. So, in the next class, saya takkan buat Google Meet. Okay, in the next class, saya akan make sure awak buat soalan yang saya akan bagi. Okay, soalan tu akan menjadi sangat banyak. Okay, alright. So, hari ini, kejap. Okay, alright. So, hari ini awak akan belajar berkenaan dengan isotopes and also its uses. Okay, you have seen this, okay, during form 3.
Okey, awak dah jumpa dah pun penggunaan isotopes ni waktu form 3, iaitu waktu chapter radiation. Okey, waktu chapter radiation yang ada radioactivity tu. Okey, do you still remember part radioactivity? Chapter 8. Chapter 8. So awak dah jumpa dah pun benda ni. So you are going to deduce the meaning of isotopes, okay, and you are going to calculate the relative atomic mass of isotope. Maksudnya berapa berat untuk setiap satu isotop. Calculation ni dia agak menarik. Okay, saya suka calculation ni, so please pay attention. So this one involving calculation. Okay, and also you are going to justify the usage of isotopes in various field. Itu perkara biasalah. Okay, baik. What does it mean by isotopes? Okay, what does it mean by isotope? First, di dalam chemistry, all the rubrics and also meaning awak kena tahu dan juga memang nak tak nak selalunya kita kena hafal lah. Okay, so when we are talking about isotopes, first of all, dia adalah atoms of the same element. Okay, dia adalah atom. Okay, dia atom, satu, sebiji je, sikit je. Okay, so dia adalah atoms of the same element with the same number of proton, but they have the different number of neutron. Okay, alright, boleh dapat kat sini. Mana saya punya conteng-conteng. Okay, so dia ni adalah sebenarnya adalah atom. Okay, atoms of the same element. Kalau perasan 3H. So diorang ni adalah satu atom. Okay, atoms yang datang daripada elemen yang sama. Okay, same element. Okay, same element. Alright. Dan juga diorang ada with the same number of proton. Awak tengok saya conteng dekat mana sekarang, dekat last standard representation dia. Okay, dia ada same number of proton. Okay, same number of proton. Alright, same number of proton, but then they have different number of neutron. Okay, maksudnya neutral charge untuk setiap satu isotopes itu adalah berbeza. Okay, faham tak? Faham. Okay, so kalau nak kita katakan comparison lah dengan dunia sebenar kan. Okay, isotopes ni macam mana? Okay, isotopes ni macam awak lah. Okay, awak tu contoh kalau kita ambil satu jantina je, saya ambil perempuan saja. Okay, kalau saya ambil budak perempuan je, semua budak tu adalah budak perempuan. Okay, dan semua diorang berumur 16 tahun. Okay, 16 tahun. Cuma yang membezakan mereka adalah dari segi muka, okay, dari segi tarikh lahir, okay, dari segi ketinggian, kan? Macam tu. Alright, so ada muka yang lonjong, ada muka yang bulat, macam tu. Okay, ada muka yang petak, okay, macam tu. Okay, sifatnya adalah sama, iaitu mereka adalah wanita. Okay, mereka adalah perempuan. So budak lelaki pun sama. Okay, budak-budak lelaki semua, okay, umur yang sama. Okay, tetapi ketinggian yang berbeza, alright, muka yang berlainan dan sebagainya. Okay, faham? So these are the meaning of isotopes. Okay, please remember that. Okay, isotopes are the atoms of the same element, okay, with the same number of proton, but they have different number of neutron. Kalau diorang ni ada different number of neutron, apa lagi satu perbezaan yang kita boleh nampak? Selain number of neutron yang berbeza, apa lagi satu benda yang berbeza? Nucleon number. Nucleon number. Okay, nucleon number. So, nucleon number dia pun different. Okay, it must be different number of nucleon. Okay, boleh faham kat situ? Understand. Alright, good. Okay, so sekarang kita pergi dekat, kita tengok Alright, so for example, kita ada chlorine 35 and also chlorine 37. Okay, kalau kita nak namakan isotopes, okay, kita akan namakan dia berdasarkan dia punya nucleon number. Okay, berdasarkan dia punya nucleon number. So, as you can see over there, okay, chlorine 35 ni, the number of proton adalah 17. Okay, sama tak dengan chlorine 37? Sama.
Okey. Cumanya yang berbeza adalah awak tengok kat sini. Ini penting sekali. Okay, the number of neutron. Okay, how you are going to get the different number of neutron? Berdasarkan the different number of nucleon. Okay, alright. So sekarang kalau sini 35, proton number dia 17. So 35 tolak 17 dapat berapa? 22. 35 tolak 17 dapat berapa? 18. Ya, 18. Okay, so inilah dia punya neutron number. Okay, so kalau 37 tolak 17, berapa dia punya neutron number? Saya tak nak Yana jawab, saya nak orang lain jawab. Saya tak nak Sarah jawab. Berapa? 20. Ya, 20. Okay, good. Alright. So, cumanya lagi satu isotop ni dia punya number of electron dia pun sama. Okay, number of electron dia sama sebab dia datang dalam keadaan bentuk atom. Okay, dia datang dalam keadaan yang atom. Okay, am I too fast? Adakah saya terlalu laju? Tidak. Okay. No. Alright. Okay, so sekarang kita tengok. Okay, kita tengok kat sini. Okay, so you are going, kita tengok soalan nombor 2. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Okay, you are going to compare and contrast, okay, the number of proton, electron, and also neutron in the isotopes of silicon, magnesium, and also phosphorus. Okay, silicon, magnesium, and also phosphorus. Okay, can we go first phosphorus? Okay, kita pergi phosphorus. Boleh saya tahu tak phosphorus yang saya tandakan nombor 1 ni, apa kita namakan dia? Phosphorus 55. 45. 45. Kan? 31. Saya tak nak Yana, saya tak nak Yana jawab. Orang lain. Saya nak budak lelaki. Si budak perempuan je, budak lelaki. Cepat. Chris. Phosphorus apa ni Chris? Mana Chris? Krik. Ad. 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 Saya bukannya nampak tulis tu. Saya bawa pergi tu. Apa kau tulis Chris? Tak deadline ke? Tak ada suara ke? Aid mana Aid? Aid. Aid, kalau magnesium ni yang saya tandakan dengan magnesium nombor 2 ni, apa nama dia? Magnesium 25. Ya, magnesium 25. Okey, berapa banyak number of neutron dia? Izul? Izul. Izul. Korang dengar ke tak suara saya? Budak-budak perempuan. Dengar. Izul mana Izul? Selagi Izul tak jawab selagi tu aku tak nak move on. Kalau dia jawab kat chat beritahu saya. Mana Izul? Sekarang aku remove je Ika. Berapa? Yep. Apa soalan saya? Neutron number. Ya, neutron number. Siapa tu? Talia. Talia. Okey. Berapa neutron number dia? Tak payahlah Izul jawab. Lambat Izul. Talia, berapa Talia? Untuk magnesium. Yang nombor 2, saya tanyakan nombor 2 tu. Berapa neutron number dia? 13. Berapa? 13. 13. Yes. Neutron number dia adalah 13. Okey, 12 tu adalah apa?
12 adalah apa? Proton number. Proton number. Ya, proton number. Okay, silicon. Okay, we go to silicon. Okay, kita pergi kat silicon. Kejap, saya nak tanya, glue ada ke tak? Ada. Ada, okay. Glue, silicon number berapa? Silicon 30. Silicon 30. Okay, can I have the neutron number? What is the number of neutron? 16. 16. Okay, good. Alright. So, kalau awak dah faham benda ni, okay, so awak ingat balik, okay, isotopes adalah atoms of the same, apa? Yang ni Yana dengan Sarah boleh jawab. Okay, atoms of the same, apa? Proton Number number. of proton. Proton Proton number. Same proton number. Salah. Same. Same apa? Belum lagi. Tak sampai proton number lagi. Atoms of the same? Element. Element. Yeah, atoms of the same element. Okay, with the same apa? Proton number. Proton number. Proton number. Okay, good. With the same proton number, but tetapi, okay, has different Neutron. Of neutron. yeah, has different number of neutron and also ataupun has different number of nucleon. Okay, tetapi kalau buku teks cakap neutron, maka neutron lah dia. Okay, alright. So, kita akan pergi kepada calculation. Okay, please pay attention berkenaan dengan calculation ni. Okay, alright. So, apakah dimaksudkan dengan relative atomic mass of isotopes? Okay, what is meant by the relative atomic mass of isotopes? Okay, so sekarang kita baca dulu kita baca pasal benda ni dulu. Dia kata most elements exist naturally as a mixture of two or more isotopes. Okay, relative atomic mass of this element depends on the natural abundance of isotopes in the sample. So what does it mean by natural abundance? Yang ni awak kena tahu juga, hafal juga. Okay, natural abundance is the percentage. Dia adalah peratusan. Okay, percentage of isotopes present, okay, percentage of isotopes present, okay, in natural sample of element. Okay, in natural sample of element. Okay, what does it mean by that? Okay, macam ni dengar saya punya analogi elok-elok. Okay, contoh. Kita ada carbon. Okay, carbon dia boleh datang dengan nama carbon 12 ataupun carbon 14. Okay, carbon 12 ataupun carbon 14. Alright. Bila kita korek-korek bumi, okay, dengar elok okay, bila saya korek-korek bumi, korek tanah tu, okay, korek cari emas tu kan. Okay, saya korek, lepas tu saya jumpa dua batu. Okay, saya jumpa dua batu. Okay, dua-dua ni adalah karbon. Okay, dua-dua ni adalah karbon. Cumanya bila saya bawa ke makmal, awak nampak kat sini warna apa? Biru, satu lagi warna apa? Hitam. Okey. Tetapi sifatnya adalah sama, iaitu karbon. Okey, bila saya bawa ke makmal, tengok yang warna hitam ni adalah carbon 14, yang warna biru ni adalah carbon 12. Okey. Tetapi dua-dua ni adalah elemen yang sama. Cumanya diorang adalah isotopes. Okey, diorang adalah isotopes sebab diorang adalah atoms yang lain. Nombor nukleon dan juga nombor neutron dia. Okey. So, bila kita cakap pasal natural abundance adalah berapa banyak percentage of isotope yang warna hitam ni ataupun carbon 14 ni, okay, is different than the carbon 12. Okay, contoh dekat dalam permukaan bumi kita ada lebih banyak atom yang carbon 12. Okay, carbon 12. Okay, ini lebih banyak berbanding dengan atom yang carbon 14. Isotopes yang carbon 14.
Okay, so inilah maksud kepada natural abundance, iaitu percentage of isotopes present in the natural sample of element. Faham kat situ? Boleh? Boleh. Okay, boleh tak seorang tolong summary kan apa benda yang saya cakap? Krik 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 krik. Ha, cepat tolong summary kan. Kurang faham. Ringkas. Kurang faham. Ya. Siapa tu? Saya Alia pun ke? kurang faham tu. Kurang tak. Saya. Talia. Talia. Saya tak dengar sangat sebab saya tak nampak siapa. Saya nampak slide saya je. Yana, faham ke tak Yana? Kurang. Kurang. Sarah? Kurang. Okey, contohlah. Okey, contoh saya ada dua. Okey, saya ada dua pen. Sifat pen ni sama tak? Sama. Dua-dua digunakan untuk menulis, betul tak? Dua-dua digunakan untuk menulis. Okey. Jadi, diorang ni, awak ibaratkanlah diorang ni adalah isotop. Okey, diorang ni adalah isotop. Okey. Satu ada carbon 14, satu adalah carbon 12. Okey. Bila kita korek-korek bumi, kita jumpa dua-dua pen ni. Okey, kita jumpa dua-dua pen ni. Cumanya, yang berbeza diorang ni adalah satu 14, satu 12. Okey, sebab dia punya isotop berbeza. Okey, bila kita tahu dekat dalam bumi ni tak semua yang kita jumpa adalah kuantiti dia sama. Okey, tak kisahlah pen ni dia bukanlah semestinya 50% dekat dalam bumi, yang ni 50% dalam bumi. Tak. Okey, mungkin pen ni dia 70% dekat dalam bumi. Okey, natural abundance dia. Apa maksud natural abundance? Is the percentage of isotopes present in the natural sample of element. Siapa pula lah yang nak baru masuk ni? Kejap. Gigit dia sir. Wani lambat. Okey. So, sekarang ni yang carbon 12 ni pula mungkin dia dekat dalam bumi, dalam permukaan bumi kita dia ada 40% berbanding dengan semua isotop yang carbon yang lain. Okey? Alright. So sekarang hasil daripada kedua-dua isotop ni, hasil daripada perjumpaan kedua-dua isotop dekat dalam bumi ni, kita boleh tahu, okey, kita akan bawa ke lab dan kita boleh tahu dia punya relative atomic mass. Okey, daripada sinilah kita akan tahu elemen tu berapa berat dia. Okey, berat elemen. Okey, iaitu berapa gram untuk 1 mol. Okey, berapa gram untuk 1 mol. Macam tu. Okey, itu adalah atomic mass, relative atomic mass. Okey, alright. So, dalam math, saya nak tanya awak, ini simbol apa? M sengit. M sengit apa benda lah, M sengit. Apa benda? Apa maksud dia? Korang tak belajar lagi ke dalam math simbol ni? Kau jangan mengada cakap tak belajar, aku tumbuk je kau. Apa benda simbol ni? Sum Tahu of. ke? Ya, sum of. Okay, sum of. Okay, sum of. Okay, sum of. Alright, so untuk kita tahu relative atomic mass, it is equal to sum of the percentage of isotopes darabkan dengan mass of the isotopes. Okay, over dengan 100. And then barulah kita akan dapat dia punya atomic mass. Alright. So sekarang kita tengok macam ni. Okay, kita tengok contoh. Awak tengok elok-elok Saya rasa bila awak tengok soalan baru awak faham kot. Okay, chlorine ni dia consists of 2 isotopes, iaitu chlorine 35. Mana saya punya pen? Okay, iaitu chlorine 35
and also chlorine 37. Okay, faham kat situ? Ingat, chlorine kita ada dua isotopes, iaitu chlorine 35 and also chlorine 37. Sekarang ni, dia cakap pasal natural abundance. Okay, natural abundance. Natural abundance ni maksud percentage of the isotope di dalam muka bumi. Okay, percentage of the isotope. So, natural abundance untuk chlorine 35 kita akan jumpa sebanyak 75% dalam bumi. Okay, 75%. Okay, manakala chlorine 37 adalah 25%. Okay, 25% dalam bumi. So, hasil daripada dua-dua isotop ni, you are required to find the relative atomic mass of chlorine. Okay, of chlorine. Okay, kita tahu yang tak naklah itu. Okay, kita tahu yang untuk kita cari relative atomic mass adalah percentage of isotopes darabkan dengan mass of isotope. Okay, makna kata okay, mass of isotope ni adalah, ini saya punya. Okay, mass of isotope ni adalah dia punya nucleon number. Okay, untuk kat sini nucleon number dia, ini adalah atomic mass. Okay, ini adalah atomic mass. Okay, berat atom tersebut. Okay, alright. So sekarang, okay, kita tengok elok-elok. Tengok saya punya tulisan. Okay, percentage untuk klorin adalah 75%. Betul? Dia ada 75% dalam dekat bumi kita. So percentage tu awak darabkan dengan mass of the isotope iaitu 35. Okay, darabkan dengan 35. Tambahkan dengan pula 25%. Okay, darabkan dengan 37. Okay, dibahagikan dengan 100. Okay, kalau awak perasan 75% tambahkan dengan 25% berapa dapat dia? 100. Ya, 100. Sebab apa 100? Sebab di permukaan bumi confirm kita ada 100% karbon. Macam tu. Kita ada 100% klorin. Kita ada 100% apa lagi? Silicate, magnesium. Okey, confirm lah sebab dia dah jumpa kan. Okey. So, hasil darab tu okey perlu ditambahkan and then at the end awak buat matematik. Okey, awak akan dapat, mana saya punya contoh-contoh. Okey, awak akan dapat dia punya relative atomic mass adalah 35.5. Itu saja. Apa maksud 35.5 ni? Ini adalah berat. Okey, atomic mass. Okey, berat untuk atom tersebut. Atomic mass yang tersebut. Okey? Faham? Okey. Alright. So sekarang kejap lagi kita buat soalan Okey, dah habis dah ni. Ni dia punya industri je. Okey, contohnya okey, kita tengok tu. Awak nampak table saya kat sebelah ni? Nampak. Okey. Alright. So sekarang which atoms are isotope? Based on table 2.6, which atoms are isotope? Yang mana satu adalah isotope? W dengan X. WX. Yeah, W and also X. Okay, W and X. Okay, can you explain your answer? Because So they have number different of proton. Okay, alright. Di dalam chemistry, awak kena ingat chemistry ni dekat-dekat markah. So, awak kena tulis full. Awak kena tulis elemen W and element X, okay, has same proton number. Okay, proton number which is berapa? Which is 6. Okay, but okay, element W
has apa? Berapa banyak neutron number dia? 6. Ya, 6. 6 neutron number. Okay, while element X, okay, element X ada berapa neutron number dia? 7. 7 neutron number. Macam itulah awak nak kena explain. Okay, alright. Okay, alright. Mana yang saya nak tulis? Okay, soalan nombor 4. Kita soalan nombor 4. Nampak soalan saya tu? Ambil kalkulator, saya nak awak kira sekarang. Okay, saya bagi masa 3 minit kira. Jangan beritahu jawapan. Saya tanya seorang-seorang. Dah? Dah. Dah. Okey, berapa jawapan? Siapa yang dah tu? Yana. Sarah. Jannah. Okey. Berapa Jannah? Yana. Yana. Okey, tak nak Yana. Saya tahu jawapan Yana. Orang lain. Sarah pun tak nak. Alia. Alia ada? Alia ada tak kat situ? Klik, 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 klik. Wani? Berapa Alia? Saya tak pastilah, sir. Berapa? Awak dapat berapa? Tak apa, saya nak tahu jawapan je dulu. Dapat berapa? Saya rasa saya salah formula lah, sir. Tak kisahlah salah formula ke berapa. Berapa jawapan? 0.24. Berapa? 0.24. 0.24. Salah formula. Okey, lagi? Siapa saya nak panggil sekejap. Saya tengah berfikir. Talia berapa Talia? 24. 24 je, tak ada poin belakang-belakang. 24.3. 24.3. Okey. Glow? 24.32. Fatma? Fatma ada ke tak? Ayana? Fatma ada ke tak? Tak ada Okey. Siapa lagi? Georgian ada ke tak? Ada. Berapa? Saya dapat 24.32. Okey. Alright. Du? Oi Du. Ya sir. Berapa Du? Dapat? 24.32. 24.32. Ibrahim? Ibrahim 24.32. 24.32. Okey. So, Sir.
Apa? Fatma Taib dekat chat. Okay, alright. Berapa Fatma punya? 24.32 juga? Ya. Okay, alright. So sekarang ni saya tunjukkan dia punya jalan kerja. Okay, by the way jalan kerja ni dapat kat awak 3 markah Okay, so first saya tulis kat bawah je. Relative atomic mass, okay, it's equal to sum of the percentage, okay, of the natural abundance lah, percentage ataupun kita tulis kat sini natural abundance, okay, timeskan dengan dia punya atomic mass, okay, overkan dengan 100. So sekarang RAM dia, relative atomic mass dia adalah 79%, darabkan dengan 24, okay, tambahkan dengan 10%, darabkan dengan 25, tambahkan dengan 11%, darabkan dengan 26, okay, divide by 100. So at the end of the day awak akan dapat 24.32. Okay, so itulah jawapan dia. So these are the relative atomic mass of magnesium. Okay, saya akan bagi awak satu soalan yang agak mencabar lah. Okay, satu soalan yang agak mencabar. Kalaulah katakan, okay, saya nak tulis kat mana Okay, contoh, kadang-kadang, awak jangan tengok soalan atas tu, awak tengok saya yang tulis ni. Kadang-kadang soalan dia boleh bagi dekat awak relative atomic mass dia berapa. Okay, contohnya relative atomic mass of chlorine, okay, you are given with 36. Itu adalah relative atomic mass of chlorine. Okay, now sekarang ni dia bagi dekat awak dia suruh awak cari percentage of chlorine 35 and also chlorine 37. Okay, dia bagi kat awak ini je. So sekarang ni awak kena cari berapa banyak percentage untuk chlorine 35 yang kita boleh jumpa dekat bumi, okey, dan juga berapa banyak percentage of chlorine 37 yang kita boleh jumpa dekat bumi. Ada juga soalan-soalannya macam tu. Tu kejap lagi saya akan bagi kat awak. Okey, alright. So sekarang tak apa, bahagian calculation kita dah habis. Saya akan habiskan lecture saya hari ini sebelum kita akan masuk kepada latihan. Okay, these are the uses of isotopes. Okay, these are the uses of isotopes. Ni awak kena tahu Okay, ini awak kena tahu. Contohnya example for cobalt-60, okay, it is used in radiotherapy to kill cancer without surgery. Okay, lepas tu kita tahu juga yang ni yang penting, uranium-235, it is for the generating of electricity melalui nuclear power generator. Okay, yang famous lagi adalah arkeologi, iaitu carbon-14. Sebab apa? Kita nak estimate di fossil age. Okay, and then kita ada sodium-24 sebab kita nak detect the leakage in underground pipe. Okay, so sodium-24 ni kita akan alihkan, and then lepas tu kita akan bawa scanner tu. Okay, dia akan bawa scanner, orang akan bawa scanner. Okay, lepas tu dia bila sodium 24 tu ada kat situ, kiranya dia ada leakage lah, and then scanner tu akan berbunyi. Okay, so these are the example of isotopes that you have to know. Okay, so cobalt-60, okay, kita akan kill cancer without surgery. Contohnya cancer tu dekat dalam kepala otak dia ni. Okay, so kita akan pakai cobalt-60. Okay, cobalt-60 juga is used for sterilizing surgical tool. Okay, hilangkan kuman. And then kita ada iodine-135. Sir, Ya, macam saya. cobalt-60 tu tadi kan sir? Aha. Dia ada efek tak? Ada.
Walaupun dia dapat kill cancer tu, okey, tapi awak kena ingat bila dia kill cancer tu dia akan kill awak punya sel-sel yang bagus juga. So bila kita dah kill cancer tu awak akan dapat efek yang sangat banyak lah, demam dan sebagainya. Okey, sebab dia dah serang awak punya sel-sel yang lain juga. Okey, sel-sel yang bagus pun dia buang sekali. So that is why rambut gugur, okey, protein dia akan hilang, okey. Lepas tu tak lama lah. Okey, sebab sel-sel baik tu dia senang tumbuh. Okey, dia senang tumbuh. Okey, lepas tu kita ada iodine 131. Okey, kita akan treatment of thyroid disorder. Okey, kalau ada thyroid dekat situ, kena makan iodine. Alright, lepas tu dalam agriculture, kita akan pakai phosphorus 32. Okey, untuk detect the movement of radioactive. Okey, di pasal counter lah, pasal plant grow dan sebagainya. Okey, lepas tu kita akan pakai nuklear iaitu uranium 235. Okey, uranium 235 sebab kita nak generate the electricity, okey, through nuclear power generator. Okey, alright, seterusnya kita ada arkeologi. Okey, in terms of arkeologi ini paling famous, terlalu famous iaitu carbon 14 sebab kita nak estimate di fossil age. Yang ni awak kena hafal arkeologi ni sangat famous. Okey, carbon 14. Okey, dalam arkeologi juga kita ada lead-210. Okey, what is the function of lead-210? Kita nak determine the age of the sun. Okey, kita nak tengok berapa umur tanah tersebut. Okey, alright, lepas tu dalam industri kita ada hydrogen 3. Okey, kita nak detect sewage and also liquid waste. Alright, di dalam engineering we have sodium 24. Okey, kita nak detect the leakage in underground pipe. Okey, so kalau ada leakage, awak tengok kat sini. Okey, dekat dalam air tu kita akan letak sodium 24. And then kalau ada leakage, okey, of course sodium tu akan bergerak masuk ke dalam tanah. Okey, lepas tu tube ni ataupun radioactive substance ni dia akan detect adanya kehadiran sodium 24 dekat dalam tanah tersebut. Macam tu. So dia akan berbunyi lah, reading dia akan tinggi. Okey, alright. So dan juga satu lagi, okay, atoms of the oxygen 16, 17 and 18 diorang ni awak kena tahu apa beza dia. Okey, ini adalah cara awak menulis esei. Sekejap. So ini adalah cara awak menulis esei. So all these slide saya akan bagi ke awak kejap lagi, nanti saya akan bagi. Saya nak awak tengok cara penulisan esei ni. Okey, faham? Okey, saya nak awak tengok cara penulisan esei ni. Bila dia kata compare and contrast, okey, bila dia kata compare and contrast these three isotope, first awak kena ada similarity, kena ada persamaan. Okey, at least bagi dua persamaan dia, apa yang sama. Okey, apa yang sama. Alright, kemudian saya nak awak tulis dia punya the differences di dalam ketiga-tiga isotop ni. Okey, alright, contohnya nuclear number dia mestilah berbeza. Okey, neutron number dia mestilah berbeza. Okey, so bila neutron and also neutron number dia berbeza, maka physical properties dia pun akan berbeza. Okey, mungkin melting point and also boiling point dia akan tinggi. Alright, so that's the end untuk hari ini. Kejap, last saya nak tengok. Lepas ni subjek apa lepas rehat? Bio. Yo. Ayo. Okey, boleh tak kita buat satu je latihan? Okey, kita buat satu latihan dulu. Okay. Kita tengok latihan ni. Okey, this copper.
can I have the relative atomic mass of copper? So you are given with the atomic mass and also you are given with the natural abundance. Okay? So can I have the relative atomic mass for copper? Okay. Buat dulu. Lepas tu terus bagi saya jawapan. So berapa jawapannya? 1/98. Hah? 1? Bukan? The relative atomic mass berapa? 63.618. Jadikan dua significant figure. 63.62. Yeah, 63.62. So that's the answer. Okay, baik. So that's the all for today. Okay, that's all for today. Kejap. Yang ni saya kena ambil kehadiran. Ching. Okay, baik. I will give you the exercise. Okay, awak jangan terkejut kalau exercise tu banyak nanti. Okay, alright. So that's all for today. Thank you, class. Baik, Okay, sir. Baik. Thank you, sir. Kalau tak tahu, Bye. sila tanya. Okay, tak tahu. Baik, sir. tanya. Bye. Bye, sir. Bye.